Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa khabar semua? Sikit. Okey. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Tak nampak orang. Khabar kak? Sihat? Konsisten saya tengok akak. Alhamdulillah, bagus. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari ada. Terbaik. Khabar Abang Karis? Kenapa semua tak ramai yang buka hari ni tak ramai buka video Dah lah lama tak jumpa. Belanjalah sikit buka. Assalamualaikum Cik Adi. Boleh dengar suara saya tak? Dengar Cik Adi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, lama sebenarnya saya tak berada di dalam live sebab saya sedang menguruskan sesuatu untuk anda semua. Alright. Jadi so far apa yang saya sedang buat on track dan insyaAllah ada banyak berita-berita gembira yang akan menanti anda tidak lama lagi. Alright. Ada tak orang baru kat dalam ni? So hari ni kalau kita tengok sekarang kita pun dah masuk ke fasa kedua, fasa 2 KL, Selangor, Alhamdulillah. Dan ramai juga sekarang ni kalau kita tengok orang pun dah start masuk office, orang pun dah start pergi jumpa orang, dah start buat aktiviti bisnes balik, everything apa semua kan. Jadi so hari ni sama jugalah, macam kita pun sama juga. Kalau ada peluang untuk kita start, kita kena start sekarang, jangan tunggu lama, jangan biarkan cakap tu, jangan biar dia sejuk. Sebab bila dah sejuk nanti nak panaskan balik tu dia lambat sikit. Okey, sebab momentum tu yang kita nak kena jaga sebenarnya. Jadi yang paling penting sekarang ni dah ada kelonggaran untuk pergi buat perniagaan, pergi start balik, jumpa balik downline anda ataupun mana-mana yang potential prospek yang nak meeting, silakan meeting. Okey, silakan jumpa mereka balik dan inilah peluang kita hari ini untuk mengajak mereka untuk bersama-sama dengan kita. Okey, untuk apa? Untuk kita hari ini kita nak membantu mereka dalam menjaga kesihatan mereka dan juga dalam memberikan pendapatan tambahan. Sebab hari ni sekarang orang dah mula rasa dah yang mana hari ni kira orang cakap tu apa yang pendapatan yang mereka dapat hari ni dah ramai dah yang terkesan sebenarnya. Okey, kalau kita tengok sekarang ni pun yalah, orang pun ada yang hilang pekerjaan, ada yang orang cakap tu gaji dipotong, ada yang tak dibayar gaji. Jadi inilah masanya untuk hari ini kita ada di dalam Maxima ni adalah sebenarnya untuk membantu mereka untuk keluar daripada masalah yang sedang mereka lalui. Okey, dan ini peluang untuk anda untuk berjumpa dengan mereka. Sebab apa hari ni rata-rata ramai di kalangan mereka sekarang ni sedang tercari-cari satu peluang untuk nak tambah pendapatan. Ramai juga sekarang ni yang dah mula buka dia punya orang cakap tu dah mula buka minda untuk nak menjaga kesihatan. Hari ini kalau kita tengok orang dah berpusu-pusu sekarang ni buat orang cakap tu dah start untuk menjalankan aktiviti sihat. Dulu tak pernah bersenam, dah berapa puluh tahun tak pernah bersenam. Hari ni dah mula dah keluar rumah, dah start jogging, dah start jalan kaki, dah start pergi hiking, dah start main basikal. Jadi hari ini sebenarnya dalam apa yang berlaku sekarang, dalam keadaan pandemik hari ini, kalau kita tengok apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya dia membuka minda ramai orang. Kalau dulu menolak, tak nak ambil tahu pasal kesihatan ni. As long macam umur muda, as long tak masuk hospital, rasanya tak penting untuk nak jaga kesihatan. Sebab apa? Sebab kita rasa diri kita ni sihat. Sebab apa kita rasa kita sihat? Sebab kita tak masuk hospital. Sebab itu yang kata diri kita ni sihat. Tapi sebenarnya kita sendiri pun tak tahu apa yang sedang berlaku dekat dalam. Ini yang paling kita takut.
Dan hari ini kita pun tak tahu kita nak measure kita punya immune system kita ni. Sedangkan hari ini betapa pentingnya immune system dalam kehidupan kita hari ini ataupun tubuh kita hari ini memerlukan immune system yang kuat. Untuk apa? Untuk kita nak mengelakkan daripada terkena COVID-19 ni. Jadi hari ini sebenarnya peluang untuk kita berjumpa ramai dah sebenarnya hari ini ternanti-nanti sekarang. Siapa yang nak pergi jumpa aku ni? Siapa yang nak ceritakan pasal produk ni? Siapa yang nak ceritakan pasal peluang untuk nak tambah pendapatan? So ini adalah masanya tuan-tuan dan puan untuk anda berjumpa semula ataupun pergi start untuk cerita peluang ataupun apa yang anda boleh bantu mereka. Jadikan diri anda ni sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah mereka. Anda datang jumpa diorang, anda datang jumpa dengan prospek tu adalah antara orang yang nak membantu untuk nak menyelesaikan masalah. Kita jangan ceritakan tentang nak ambil duit dia tau, bukan. Kita hari ni, niat kita hari ni bila berjumpa dengan orang, niatlah untuk nak membantu dia untuk mendapatkan kesihatan yang optimum, nak membantu dia untuk menambah pendapatan dia. Niat yang itu. InsyaAllah tuan-tuan puan, dengan niat kita hari ni nak memberi manfaat pada orang lain, seriously akan dipermudahkan. Sebab hari ni kita tak perlu nak malu. Sebab apa saya katakan kita tak perlu nak malu? Sebab hari ni kita mempunyai produk yang sangat-sangat hebat yang anda tak boleh jumpa dekat tempat lain. Dan produk yang ada di dalam Maxima ni adalah produk apa? Produk yang keperluan. Dia bukanlah produk kehendak, dia adalah produk keperluan. Jadi semua orang perlukan produk yang ada di dalam Maxima ni. Sebab itu hari ni kalau kita tengok produk yang ada di Maxima ni, kita antara pioneer. Kita antara pioneer yang mengeluarkan produk yang berasaskan AFA. Hari ni ramai orang yang cuba nak meniru kita punya produk. Tetapi apa yang berlaku? Tidak akan dapat rasa, tidak akan dapat kesan yang sama seperti mana menggunakan produk Maxima. Itulah keunikan yang ada di dalam Maxima. Dan sebab itu hari ini tuan-tuan dan puan, anda lihat sendiri yang berceritakan tentang produk yang ada di dalam Maxima ni bukannya orang yang biasa-biasa yang ceritakan pasal produk. Yang ceritakan pasal produk adalah orang yang profesional. Kita ada scientific advisor kita sendiri, iaitu kita ada Profesor Madya Dr. Harish Kumar, kita ada Dr. Zainal, kita ada Dr. Wan Martina. Inilah orang-orang yang akan membantu anda dalam berkongsikan tentang kebaikan. Kenapa anda perlu menggunakan produk Maxima Nutrition? Bagus tak bagus produk ni tuan-tuan puan, yang endorse, yang ceritakan tentang produk ni adalah doktor. Bayangkan bagus ke tak bagus. Kalau tempat lain, kalau produk lain bagus, dah lama dah doktor cerita, dah lama dah doktor makan. Tapi anda nilaikan sendiri, kenapa doktor tak cerita, kenapa doktor tak makan. Ini yang uniknya. Rugilah kita kalau doktor boleh makan produk ni, doktor boleh cerita pasal produk ni. Maksudnya apa? Maksudnya produk ini adalah produk yang terbaik. Produk yang terbaik. Alright? So, hari ini alhamdulillah tuan-tuan puan, apa yang saya nak memperkenalkan kepada anda hari ini adalah tentang satu peluang untuk kita hari ini nak mengubah kehidupan kita. Hari ini kita nak santai-santai je tuan-tuan puan. Kita tak nak ada pressure-pressure, kita tak nak cerita terlalu teknikal. Saya hari ini saya nak berceritakan tentang satu konsep, satu peluang untuk anda nak tambah pendapatan, untuk anda nak tingkatkan tahap kesihatan anda. Ini yang saya nak cuba ceritakan kepada anda semua. Alright? Dan sebelum saya nak teruskan saya punya presentation saya hari ini ataupun saya punya talk pada malam ni, saya nak cerita sedikit kepada anda semua tentang diri saya. Saya dah 16 tahun. 16 tahun saya berada di dalam industri ini. Industri apa yang saya berada hari ini? Industri direct selling. Right? Dulu orang dengar direct selling ni, fobia. Tak pernah join pun lagi direct selling. Tak pernah join. Dengar cerita daripada member je pasal direct selling ni. Terus fobia, tak berani. Negatif pasal direct selling. Tuan-tuan dan puan, direct selling ni adalah satu platform yang terbaik untuk semua orang. Kejap lagi saya akan ceritakan kepada anda semua.
Dan hari ni tuan-tuan puan, kalau direct selling ni tak bagus, saya dah 16 tahun dah. Asal saya dulu bukan seorang bukan saya dalam background direct selling, tak. Saya asal seorang wartawan. Saya seorang wartawan. Masuk TV, keluar TV3, Buletin Utama. Alright? Glamour. Tapi waktu tak adalah IG, tak adalah Facebook waktu tu. Alright? Memang glamour, pergi sana pergi sini orang kenal. Tapi masalahnya glamour pun gaji saya sebulan 1,500 je time tu. Nasib baik tak kahwin lagi time tu. Sewa bilik je waktu tu, tuan-tuan puan. Tapi saya berkawan, saya punya connection, saya punya kawan-kawan saya, semuanya orang-orang yang kaya. Tak kisahlah dia kaya ke ataupun bapa kaya ke apa, tapi dia kaya. Kaya daripada saya. Pakai style-style, bawa kereta mewah. Lepas tu memang style lah, makan tempat yang best. Saya duduk dalam persekitaran yang macam tu, tuan-tuan puan. Jadi saya rasa saya selalu macam bila ikut diorang, saya selalu kena belanja. Member belanja. Sebab dia anak orang kaya kan, dia belanja. Sampai tahap kadang-kadang baju dia pun dia bagi kat saya. Sebab apa? Dia nak saya follow dia, lepak dengan dia sebab dia nak style kan. Jadi dia tengok saya pun saya nak style, saya pun dia pun bagilah kat saya. Kadang-kadang dia berikan kat saya lah apa semua sebab member, kawan baik. Okay. So ini cerita dia tuan-tuan puan, impian. Jadi saya duduk dalam persekitaran macam tu. Saya pun nak pakai style juga. Tapi pada ketika itu yang saya hanya mampu, saya tak boleh nak masuk pun kat butik-butik. Saya masuk KCC, saya teman orang je. Saya pergi mana-mana shopping mall yang beli yang ada yang kedai-kedai branded yang mahal-mahal, saya cuma tengok saja. Tengok visual everything semua tahu. Saya tengok je bilalah nak dapat pakai macam ni, bilalah nak beli kat sini apa semua tahu. Saya waktu tu saya tak mampu pun. Yang saya mampu hanya beli barang bundle je. Saya beli baju branded juga tapi bundle. RM10, RM5. Tapi kita nak style. Bila kalau kita pakai tu, polo. Macam faham tak? Okay. Tapi waktu tu saya mampu bundle je. So, apa yang saya fikirkan pada ketika tu, kalau saya nak teruskan dengan apa yang saya buat hari ni sebagai wartawan, bukan saya kata kerja wartawan tu tak bagus, tak. Sebab saya ada impian yang besar, saya ada dream saya yang besar. Saya nak jadi kaya. Okay, saya nak hidup senang, bukan kaya lah, saya cakap saya nak hidup senang. Okay. So kalau saya nak mengharapkan dengan apa yang saya buat, saya rasa memang tak boleh. Memang tak boleh. Okay. Jadi apa yang saya pun kaji, saya pun tanya everything apa semua kan. Jadi rupa-rupanya diorang ni asalnya anak orang kaya, bapa buat bisnes. Okay, ada bisnes. Maksudnya kalau you nak kaya, you nak hidup senang, maksudnya you kena berniaga. Dan bayangkan pada ketika itu saya tak ada ilmu tentang perniagaan. Jadi apa yang saya buat, saya pun kerja. Saya pun resign TV3. Saya buat satu keputusan, pada ketika itu saya resign TV3. Tapi keputusan kecil yang saya buat pada hari itu, pada 16 tahun yang lepas, serupanya memberikan impact yang sangat besar. Sebab apa? Member saya yang kerja-kerja dekat TV3 semua dah kena berhenti kerja. Pada ketika tu tuan-tuan puan, umur dah 40, umur 39, dah kena berhenti kerja. Apa nak buat? Saya resign 16 tahun dulu. Waktu tu umur saya 20 lebih. Jadi masih lagi orang cakap tu lakulah orang cakap. Tapi sekarang apa yang berlaku pada kawan-kawan saya? Okay, tapi itulah keputusan kecil yang saya buat pada ketika itu. Okay, saya tak buat bisnes lagi. Tapi saya mula menjinak-jinakkan diri dalam perniagaan. Maksudnya saya join lah bisnes direct selling. Dan pada ketika itu, saya pun bekerja dalam syarikat direct selling. Saya belajar punya. Tuan-tuan dan puan, the best business adalah direct selling. Kenapa saya katakan business direct selling ni the best? Sebab apa? Sebab business direct selling ni, dia tidak perlukan pun pendidikan yang tinggi. You nak buat business direct selling ni, you kena belajar tinggi-tinggi, you kena ada degree, you kena ada diploma, you kena ada master, you kena ada PhD, baru you boleh buat direct selling. Tak. Direct selling ni yang paling best, tak kisah. Even anda tak ada pendidikan pun, anda boleh buat business direct selling. Nampak? Siapa-siapa pun boleh buat. Tak kisah latar belakang anda apa sekalipun, tak tahu tentang berniaga sekalipun, anda tetap boleh jalankan perniagaan dengan direct selling. Itu poin yang pertama.
Poin yang kedua tuan-tuan puan, kenapa direct selling tuan-tuan puan? Sebab kalau you nak buat bisnes, apa halangan kita? Kalau kita nak buat bisnes ni, apa halangan utama kita? Of course, modal. Betul? Nak berniaga ni, nak cerita pasal nak berniaga, nak kaya, nak berniaga, okey, pun terus fikir, oh nak berniaga tu, nak berniaga ni. Tapi bila nak start, apa yang membuatkan kita stop ataupun start dekat nak start dia bisnes, kita jadi stop. Sebab apa? Sebab kebanyakan perniagaan memerlukan modal yang besar. Tetapi yang uniknya tentang perniagaan direct selling ni tuan-tuan puan, dia tidak memerlukan modal yang besar untuk anda bermula. Nampak? Dah lah tak perlu ada pendidikan yang tinggi. Dia tak mengira siapa sekalipun anda, latar belakang anda tak kisah. Anda siapa sekalipun, anda tetap boleh buat bisnes ni. Tak kisah pun siapa anda tetap boleh buat. Kedua, dia tidak memerlukan modal yang besar pun. Dan di Maxima sendiri pun, modal yang paling besar pun hanyalah RM3,000 saja kalau produk EFX. Yang paling rendah yang ada di dalam Maxima serendah RM300. Bayangkan tuan-tuan puan, nak niaga modal RM300, apa bisnes yang anda boleh buat dengan modal RM300? Apa bisnes yang anda boleh buat dengan modal RM300? Hari ni kita nak berniaga nasi lemak pun tak ada 500, tak ada 1000, tak boleh berniaga bang. Nak berniaga burger, kena kurang-kurang pun RM5,000 nak berniaga burger ni. Tapi bayangkan, perniagaan direct selling ni yang dah terbukti banyak ataupun ramai dah orang yang berubah kehidupan dalam perniagaan ini. Hari ini dengan modal serendah RM300 pun. Dan di Maxima sendiri pun dah terbukti bahawa perniagaan di Maxima ini memang boleh mengubah kehidupan, memang boleh jadi jutawan. Dan hari ini kebetulan kita ada tetamu. Tetamu kita ni juga dulu pun bekerja juga. Seorang operator kilang. Seorang technician kilang. Seorang technician kilang tuan-tuan puan. Dan hari ini siapa sangka seorang technician kilang hari ini menjadi jutawan di dalam perniagaan di dalam Maxima. Dan yang paling cantiknya, beliau bergelar sebagai jutawan kurang dari 3 tahun tuan-tuan puan. 3 tahun boleh capai jutawan di dalam Maxima. Dah berpuluh tahun bekerja sebagai technician kilang, RM1,000,000 je yang ada. Tapi di Maxima dalam masa 3 tahun beliau boleh jadi jutawan, boleh collect income berjuta di dalam Maxima. Nanti kita dengar cerita tentang beliau. Nanti saya akan panggil beliau. Tapi ini yang saya nak ajak anda ni. Alright? Inilah yang saya nak ajak anda. Semua orang boleh, okey, siapa pun boleh buat. Kemudian modal serendah RM300. Dan hari ni ramai yang kalau kita tengok ahli-ahli di Maxima yang berjaya-berjaya ni pun, asal pun ramai je start dengan RM300. Tapi bila sebab produk dah bagus, apa yang berlaku? Upgrade. Sampailah dia punya ranking ataupun dia punya account tadi tu daripada bronze sampailah jadi platinum. Dengan cara upgrade je. Beli barang tiap-tiap bulan. Ini yang paling cantiknya bisnes kita ni tuan-tuan. Okay, kita ada beberapa package perniagaan. Okay, tapi yang paling best, anda boleh upgrade package ni pada bila-bila masa. Itu yang best. Dan yang paling bestnya lagi pula tentang upgrade yang ada di dalam Maxima, sistem upgrade yang ada di dalam Maxima ni, setengah-setengah marketing plan, anda join, dia bagi masa dekat anda. 3 bulan kalau kau tak upgrade akaun ni, itulah akaun kau sampai bila-bila. Tetapi di Maxima, anda nak upgrade ni, anda nak upgrade sampai bila-bila anda nak upgrade, anda upgrade lah. Cuma kita bagi peluang kepada anda semua. Anda dalam masa 1 bulan daripada tarikh anda join, okey, daripada tarikh anda join, anda upgrade hanya bayar baki sahaja. Okey. So, selepas daripada 1 bulan, anda tetap juga bayar baki, tetapi dia tak ikut kepada macam contoh, kita ada bronze 100 PV, silver 250 PV, gold 500 PV, platinum 1000 PV.
Maksudnya kalau daripada anda bronze ni nak upgrade kepada silver yang 250 PV, dalam masa 1 bulan anda tak perlu bayar 250 PV sebab anda dah join 100 PV. So bila anda dah join 100 PV, nak upgrade kepada silver hanya perlu bayar lagi 150 PV saja. Kalau daripada bronze nak upgrade kepada gold yang memerlukan 500 PV, tak perlu bayar 500 PV, hanya bayar 400 PV saja sebab kita dah join 100 PV tadi. Nampak? Daripada bronze nak upgrade kepada platinum yang memerlukan 1000 PV, tak perlu bayar 1000 PV, bayar 900 PV saja. Nampak? Hanya bayar baki saja. Kalau kalau silver, daripada silver ni 250 PV, nak upgrade kepada gold yang memerlukan 500 PV, tak perlu bayar 500 PV, hanya bayar 250 PV saja, terus jadi gold. Daripada gold nak upgrade kepada platinum yang memerlukan 1000 PV, kita dah join 500 PV, nak upgrade kepada 1000 PV ni hanya bayar 500 PV saja. Jadi total tetap anda bayar 1000 PV. Nampak? Dalam masa 1 bulan. Dan bukan itu saja tuan-tuan dan puan, anda boleh upgrade ni hari ni, besok, minggu depan upgrade 100 PV, lusa upgrade 200 PV, 300 PV. Cukup saja 250, cukup 500, cukup 1000, dia upgrade secara auto. Nampak? Inilah keunikan pelan pemasaran yang ada di dalam Maxima. Dan yang paling cantiknya tuan-tuan puan, produk yang ada di dalam Maxima ni dan dengan pelan pemasaran yang ada di dalam Maxima ni, dia teli. Kita keluarkan produk yang macam ni sampai orang sampai sold out. Kita punya produk orang marah. Dulu tuan-tuan puan, saya 16 tahun dalam perniagaan ni. Dulu nak cerita pasal produk ni, bila produk sampai je berdoa ni, bilalah nak habis, cepatlah habis produk. Tapi di Maxima ni, doa saya dah lain. Dia tak macam dulu punya doa. Doa saya kat Maxima ni, janganlah habis produk. Sebab apa? Produk kita ni sampai je habis. Sampai je habis. Sampai je habis. Sebab apa? Sebab produk kita berkesan. Itu poin yang pertama. Kedua, sebab produk kita memerlukan, sebab produk kita merupakan produk keperluan. Faham Produk keperluan. Sebab apa keperluan? Sebab kenapa kita keluarkan produk ni? Contoh yang AFA punya base 3MX dan juga AFX. Kenapa kita keluarkan produk ni? Dulu kita keluar yang bentuk serbuk, Selmac. Meletup 1 bulan, bayangkan Selmac punya penangan pada ketika itu 1 bulan sale kita 12 juta tuan-tuan puan. 1 bulan. Sebulan waktu tu. Tapi saya percaya, insya-Allah, alright, tidak lama lagi kita punya sale pun akan mungkin lebih daripada yang sebelum ini. Kalau dulu 12 juta sebulan, insya-Allah ini semua dengan kuasa Allah, tidak lama lagi sale kita akan boleh pergi sampai 15 juta sebulan, 20 juta sebulan. Sebab dulu 12 juta satu produk je. Tapi sekarang kita dah ada 4 produk. Jadi kalau dulu satu produk boleh hit sampai 12 juta, kalau 4 produk tak mustahil dia akan boleh pergi sampai 20 juta tuan-tuan puan. So saya percaya tahun hadapan lah, tahun 2022, ramai muka-muka jutawan baru Maxima akan muncul. Dan saya percaya juga jutawan yang saya sebut, jutawan yang saya maksudkan, jutawan baru yang akan timbul di dalam Maxima ni, saya sangat-sangat yakin orang itu adalah anda yang ada sedang menonton di dalam Zoom. Dan ini tidak mustahil tuan-tuan puan. Ini tidak mustahil. Sebab apa? Mereka yang bergelar jutawan pada hari ini pun sama juga macam anda. Sama. Tak ada apa beza pun. Datang program, dengar, tahu, makan produk, cerita dekat orang, pam. Hari ini dalam tempoh 3 tahun, 2 tahun, capai jadi jutawan. Orang cakap, boring lah cerita pasal jutawan-jutawan ni. Tuan-tuan dan perempuan, betul. Cerita jutawan boring-boring tak. Ini bukan kita cerita pasal jutawan. Ini adalah impian. Siapa yang tak ada impian yang nak jadi jutawan?
Siapa yang buat bisnes nak ribuan je? Tak apa, aku tak nak 1 juta, aku nak 1,000 je setiap bulan. Siapa yang nak buat bisnes yang macam tu? Sebab tu hari ni, faham tak? Orang dulu lah masa bisnes-bisnes yang macam orang cakap tu banyak syarikat-syarikat yang buka untuk ditutup ni. Faham Syarikat-syarikat direct selling yang buka untuk ditutup ni. Kan, buat marketing plan besar-besar, lepas tu tak boleh nak bayar orang. Jadi ini yang orang bosan dengan perniagaan yang macam ni. Sebab apa? Buka, lepas tu company dah collect, company tutup. Nampak? Jadi yang untung siapa? Toke dia lah yang untung. Sebab apa? Dia memang buka untuk ditutup. Sebab dia dah plan dah. Dia buat bisnes ni dalam masa 2 tahun, 3 tahun, dia dah collect duit orang, lepas tu dia tutup. Tapi yang rugi siapa? Kita yang menjadi mangsa. Bukan saja kita je. Orang-orang yang kita bawa ni, kita hilang kepercayaan daripada orang-orang ni semua. Kita jumpa peluang yang baru, yang bagus. Nak ajak orang yang sama untuk join. Orang pun dah fikir 2-3 kali nak join kita. Sebab apa? Takut kena tipu lagi. Tapi masalahnya bukan kita yang menipu. So hari ini inilah yang kita nak mengajak anda semua tuan-tuan dan puan. Untuk apa? Hari ini kita kena buka minda kita hari ini dan kita kena yakin bahawa hari ini memang kita akan bergelar jutawan di dalam Maxima. Dan ini adalah kita punya target kita. Kita nak buat bisnes, kita nak mengubah kehidupan hari ini. Inilah yang kita nak. Kita nak jadi jutawan. So bila kita jadi jutawan ni, kita boleh bantu ramai orang. Kita hidup ni hari ni, kita nak bantu ataupun kita nak memberi manfaat kepada orang lain. Tapi macam mana kita nak bagi manfaat kepada orang lain sedangkan kita pun tak ada? Kita nak bantu orang sedangkan kita pun perlu dibantu. Macam mana tu tuan-tuan puan? Sebab tu hari ini, saya sangat-sangat yakin bahawa anda semua ini akan bergelar jutawan di dalam Maxima tuan-tuan puan. Tidak lama lagi, percayalah saya cakap. InsyaAllah tuan-tuan puan. Dan ini adalah benda yang dah terbukti tuan-tuan puan. Kenapa? Nanti saya akan bagi tahu kenapa. Tapi bukan sekarang. Sebab apa? Ada sesuatu yang akan menanti anda tidak lama lagi. Kan? So, insyaAllah. Right? Inilah peluang yang anda akan dapat di dalam Maxima. Biasalah, dalam perniagaan mestilah akan adanya cabaran. Takkan ada perniagaan yang tak ada cabaran. You nak berniaga, kita hari ni kita nak berniaga, kita kena berani untuk melalui cabaran ataupun menyahut cabaran. Ini kita nak kena berani. Kita kena faham yang berniaga ni memang ada cabaran. Tak akan ada perniagaan yang tidak ada cabaran. Jadi cabaran ni, kalau you nak berniaga, cabaran ni kita dah kena set dah. Dia memang ada. No problem. Okay? Yang paling penting, kita fokus dengan apa yang kita nak jadi. Ataupun apa yang kita nak capai. Itu yang paling penting. Alright? So, saya nak sembang-sembang sikit lah hari ni. Dengan, saya rasa sebab hari ni, saya suka hari ni nak cerita ataupun kita nak berkongsi sedikit tentang kisah-kisah mereka-mereka yang berjaya di dalam Maxima. Supaya apa? Apa yang mereka punya penceritaan hari ini mungkin dapat memberikan sumber inspirasi kepada anda semua. Hari ini kita nak santai-santai saja tuan-tuan puan. Kita nak relax kan dengan keadaan yang cakap tu. Kalau anda ada soalan, no problem. Anda boleh tanya dengan saya. So kita pun sekarang ni kita ada, kalau kita tengok yang sedang menonton ni, kita ada Kak Su, kita ada MMC ramai ni. Ustaz Zalizan pun saya nampak tadi dia sedang komen. Ustaz Zalizan ada, ramai ni. King pun ada tadi saya nampak. Haji Rashidi pun ada tadi saya nampak. Alright, ramai ni jutawan-jutawan yang ada di dalam Maxima ni. Syed Syarul ada tak? Kat SRL pun tadi saya nampak tadi. Okay Alright, so hari ni tuan-tuan puan, kita nak menjemput. Kita nak menjemput kita punya salah seorang jutawan kita yang dahulunya seorang technician kilang. Anda tahu tak technician kilang ni? Juru teknik kilang. Yang repair mesin-mesin apa semua tu kan. So, beliau bekerja technician kilang tu. Pagi-pagi balik malam. Pagi-pagi balik malam. Kadang-kadang tak ada cuti. Sebab apa? Kena standby. Takut kilang tu dia punya mesin dia tu rosak. Jadi dia sentiasa dalam on standby. So apa yang menariknya tuan-tuan puan, yang menariknya
Dia dah bekerja dekat kilang tu saya tak tahulah berapa puluh tahun. Tapi yang menariknya, siapa sangka beliau hari ini hasil daripada Maxima ni, hasil daripada pendapatan yang beliau terima di Maxima hari ini, siapa sangka seorang juru teknik kilang yang gaji dalam 2,000 ke, dalam 2,000 lebih sebulan, hari ini boleh beli rumah berjiran dengan tokey kilang yang dia kerja dulu. Bayangkan, kerja kilang. Lepas tu, resign kerja kilang, buat Maxima. Lepas buat Maxima, dalam masa 2 tahun, beli rumah, sebelah rumah tokey kilang yang dia kerja dulu. Pelik tak? Pelik, tapi benar bang. Ini yang berlaku di Maxima. Itu tak pelik lagi. Itu pelik lah juga. Tapi macam, ya betul. Tokey kilang dulu aku kerja, sekarang aku duduk sebelah rumah dia. Jiran. Kalau tokey kilang punya rumah, tahulah rumah dia besar mana. Betul tak? Lepas tu, the best part, siapa sangka tokey kilang dia hari ini menjadi downline dia. Itu lagi best. Tokey kilang jadi downline. Woi, ini yang kita panggil segala-galanya tidak mustahil. Di Maxima ni segala-galanya tidak mustahil. Right? So hari ni kita nak panggil, nak jemput kita punya MMC kita, Tuan Asri kita. Kalau boleh bersama-sama dengan saya hari ni, kita take team 2 orang. Kita nak santai-santai saja. Boleh pinkan Tuan Asri kita? Alamak. Bang, saya nak nasihat, saya dah nasihat abang hari tu bang. Saya rasa abang kena kurangkan sikit dos sebab makin lama makin muda lah bang. Makin lama makin muda bang. Stylo pun stylo sekarang. Alamak. Siap bang Okay. Ini adalah, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini adalah kita punya MMC kita, Tuan Asri kita. Alright. Kita bagi tepukan kepada Tuan Asri kita hari ni. Okey bang, ramai orang sekarang ni mungkin ramai juga yang mungkin belum mengenali abang dengan lebih rapat lagi, boleh belum kenal, belum tahu cerita abang macam mana. Abang boleh bersama-sama dengan Maxima dulu. Boleh orang cakap tu cerita perjalanan abang dahulu macam mana dengan Maxima ni. Kalau boleh hari ni kita nak santai-santai, kita nak ceritakan sikit pada diorang. Mana tahu bang penceritaan abang pada malam ini boleh memberikan inspirasi kepada mereka. Betul tak bang Sebab saya percaya abang pun dulu bukannya dalam orang cakap tu dilahirkan dalam keluarga yang senang, betul tak bang? Betul. Jadi boleh abang cuba cerita sedikit tak bang tentang siapa abang sebelum bersama dengan Maxima? Boleh cerita bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okay, saya perkenalkan nama saya Muhammad Asri bin Haji Bergani. Saya berasal daripada Bukit Merah, Lake Town. Wow. Kebetulan hari ini saya pun dah 2 dos. Saya bawa pulang daripada kampung. Ini kebetulan bila pulang daripada kampung, saya dapat tengok buka WhatsApp, tiba-tiba saya hari ini yang tetamu jemputan dalam program kita ini. Jadi sekadar itu saya pun tak buat preparation, saya boleh kongsikan apa yang santai-santai lah dengan ni. Yeah. Okay, alhamdulillah. Saya sebenarnya bukanlah keluarga yang kata senang lah. Saya dilahirkan daripada keluarga yang susah di kampung. Saya dulu bapa saya seorang petani, dan kehidupan saya dulu memang sukarlah pergi sekolah dengan pakai kasut plastik, berjalan kaki, dan saya dibekalkan hanya inilah dengan nasi oleh mak dengan ayah saya lah. Duit ambil dibagi dalam 10 sen 20% saja untuk perbelanjaan. Pusing bang. Baik, sebab itulah saya kata hari ini
saya telah merasai kehidupan yang susah sebelum ini. Apa saja yang orang tua saya bagi makan, saya makan. Tak pernah membantah. Makan ubi kayu, makan ubi keledek, itu makanan biasa bagi kami. Kalau orang tak pernah tengok, saya biasa makan kulit cempedak. Ush. Nah, kulit cempedak kita buat pekasam, kita makan kulit cempedak goreng. Itu makanan dulu. Orang tua saya beri masa dulu. Dan bapa saya sendiri pun kadang-kadang dia makan nasi hanya berkuahkan air sejuk saja. Ush. Ya, itulah kesan masa saya dulu lah, masa kecil. Jadi ini sebab apa saya ni saya sentiasa mencari peluang lah sampai saya bekerja sini, saya dah kahwin. Masa tu saya tak ada apa pun. Masa saya kahwin dengan wife saya ni, saya hanya tak ada persediaan apa. Saya tak ada, saya hanya beli masa tu hanya sekadar keperluan rumah saja. Saya beli peti ais, TV pun tak ada. Saya hanya beli dapur untuk masak. Jadi bila dapat gaji ni, saya akan tambah setiap bulan, saya belikan satu-satu. Maksudnya saya beli barang satu, saya jenis saya tak suka hutang. Yeah. Kalau saya nak satu-satu benda tu, saya nak satu-satu, bila dah habis saya akan ambil lagi satu. Saya tak suka banyak-banyak hutang. Itu perkara yang paling saya amalkan pada dulu sampai sekarang. Dan masa saya kerja dengan kilang yang terakhir ni, selama 8 tahun, saya adalah sebagai technician. Dan gaji saya yang terakhir pada tu, masa tu adalah 2.500. Lebih kurang dalam 30.000 lah setahun. Jadi disebabkan kesukaran hidup dengan kata suasana dengan ekonomi sekarang ni, saya sentiasa mencari peluang. Dan saya bukan adalah orang yang penerima zakat. Saya minta duit zakat daripada pejabat zakat Kedah. Saya buat untuk menyara kehidupan keluarga. Jadi hari ini saya terpaksa beratur di pejabat zakat pagi-pagi selepas subuh. Hanya untuk mendapatkan tak banyak, dalam 100-200 ringgit saja bantuan. Tapi memandangkan kesusahan dengan ekonomi kita, nilai 100-200 itu cukup besar bagi kita untuk menampung kehidupan. Betul. Jadi alhamdulillah saya dalam pada itu sentiasa saya berdoa pada Allah Taala. Saya malam-malam saya solat hajat, berdoa pada Allah Taala supaya mendatangkan saya peluang untuk merubah kehidupan keluarga. Sebab saya memandangkan anak-anak saya ni dia memerlukan macam dulu. Saya hanya pakai kereta Proton Saga saja yang lama tu. Jadi anak-anak ni ada keinginan untuk naik kereta yang lebih baik lah, lebih selesa. Jadi saya tak mampu. Jadi saya rasa cukup sedih. Jadi sampai satu peristiwa tu, bila saya pergi jalan raya rumah Tuan Wahab, hari raya lah. Tujuan saya hari itu hanyalah untuk berhari raya saja. Tapi bila dia sampai di sana, Tuan Wahab ni dia cerita tentang Maxima. Saya dah boring dah sebab saya kata hari ni saya nak main raya, bukan nak dengar cerita ni. Tujuan saya hari ni nak ni sebab bagi saya dulu saya dah biasa buat material labor sebelum ni saya biasa buat. Tapi taklah kata berjaya sangat. Jadi kadang-kadang saya biasa buat syarikat-syarikat lain lah. Dalam 5-6 syarikat dia saya biasa buat. Tapi sekadar dapat dalam setahun 30,000 tu ada lah. Itu dululah. Jadi bila Tuan Wahab cerita ni, saya pun tak ambil kisah pun benda-benda tu. Sampai Tuan Wahab ni dia masa tu dia mungkin dia rasa saya boleh buat, dia follow up saya ni 5-6 kali lah sampai dia ceritakan tentang Maxima ni, sampai saya dah jadi bosan, dah jadi boring dah. Sampai jadi kesian dah tengok dia. Saya cakap macam inilah, saya masuk package yang paling rendah lah. Saya package masa tu dalam 280. Masa tahun 2014. Saya join Maxima pada 4 hari bulan 9 2014. Jadi hari ini bulan 9 dah 7 tahun. Ini dah tahun yang ke-7 saya bersama Maxima. Jadi masa saya join masa tu pun tak ada produk. Saya tunggu dekat hampir 3 bulan baru dapat produk. Ada produk saya bagi dekat orang lain untuk cuba. Saya mula bila dapat produk ni, bila saya kata Tuan kesian tak apalah. Saya masuklah package yang paling rendah lah saya cakap. Tuan Wahab kata masuk package yang 280 masa. Telmax lah waktu tu kan? Ya masa tu 280. Jadi saya pun bila dah masuk pada tu produk tak dapat. Jadi bila ada produk je yang ni saya bagi dekat orang lain cuba. Saya pun masa tu tak cuba lagi, tapi nak bagi masa tu ada seorang leader daripada Thailand, Damrong tu, dia memang ada masalah kesihatan lah. Kebetulan hari tu dia ada simpan keratan paper yang kata tentang dalam metro tu yang tentang produk Selmax masa tu. Jadi bila saya tunjuk dekat dia, dia kata buat produk ni. Saya cakap saya baru buat. Tapi dan dia cuba produk tu. Bila dia cuba produk tu, dia makan saja produk tu, dia bau rumah dia ni najis dia, keluar najisnya hitam. Dia cakap cukup bau satu rumah. Jadi dia nampak perubahan tu. Dia kata biar betul dia bau dia makan satu tapi dah keluar najis yang ni, maksud dia dah cuci dia punya usus.
Start daripada itu dia yakin, dia mula start memperkenalkan produk ni pada orang lain. Dan testimoni yang Kak Ji yang kanser usus tu, itu yang membuatkan saya rasa inilah satu peluang dalam Maxima. Apa cerita sikit Kak bang yang pasal Kak Ji tu? Kak Ji tu dia kanser usus tahap 4 dah. Dia kalau sebelum ni dia habis saja subuh dia akan lena. Dia tak akan buat kerja-kerja lain dah. Masa tu dia pun dah tak peduli anak, tak peduli suami dah. Dia nak pandang cermin pun bagi dia tak berhias ni dia tak suka dah. Sebab dia kata tak ada kehidupan bagi dia. Dia cuma tunggu masa untuk pergi ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah Taala bila bagi produk Selmax masa tu, dia minum saja satu sachet, selepas subuh dia tak boleh lena. Dia jadi badan dia rasa macam bertenaga, dia pergi menyapu sampah apa semua tu. Lepas tu dia nampak sendiri perubahan. Lepas tu dia makan lagi, makin lama makin ada perubahan. Lepas tu tengok dia dah start berhias. Lepas tu tengok dia perubahan dia, muka dia dah ceria lah. Bila dia jumpa dekat saya, dia cakap masa lebih kurang dalam 3 bulan, dia pergi cek dekat hospital masa tu. Dia kata sel kanser dia tu, doktor cek tak berkembang. Dengan dia makan produk tu. Jadi disebabkan ni, saya nampak ada produk ni, ada keserasian dan ada manfaat. Jadi saya start buat bisnes ni. Dari situlah saya mula buat tu. Bonus saya yang pertama tak banyak. Bonus saya dalam RM20 lebih ya. Bulan pertama? Yang itulah dan awal-awal dulu. Maksudnya bang, okey. Memang standard lah kita berniaga hari ni, kita start dapat kalau katalah bulan pertama income kita dapat RM20, RM10 tu. Biasalah bang kan? Yalah, biasa. Sebab kita baru bermula. Sebab baru nak mula. Kan? Janganlah set bulan pertama join tu dapat 3 juta. Kan? Yalah. Masa tu pun saya cakap dekat wife saya, kalau kata RM20 lebih ni bolehlah kita beli beras kampir. Saya kata tapi tak apalah, tapi saya kata saya cubalah lagi sebab masa tu kita memandangkan umur masa tu kita dah 40 lebih. Kalau nak pergi belajar hari ni bukan masa dia lah, anak semakin membesar, keperluan semakin bertambah. Jadi tak ada kerja lain yang ni kita terpaksa kita buat 2 kerja. Sudah kita terpaksa buat juga dalam bisnes lah. Yang satu yang nampak saja yang boleh menampung saya punya perbelanjaan. Saya target dulu masa tu, saya cakap kalau saya boleh dapat 500 sebulan pun dah okey. Saya tak pernah mimpi banyak masa tu. Saya cakap saya target saya sebulan kalau saya boleh dapat 500, kurang-kurangnya dapat membantu saya punya income saya kalau saya tak ada OT dekat kilang apa tu. Sebab dalam kilang ni saya kerja sebulan. Saya kerja daripada pergi bulan balik bulan. Saya memang satu ahad saya sentiasa di kilangnya. Sebab nak menjara kehidupan ni terpaksalah buat macam mana. Walaupun bukan itu kehendak kita, kita pun manusia, kita letih apa semua. Tapi dah terpaksa. Kita terpaksa kerana untuk anak-anak. Ya. Korban untuk anak-anak. Jadi saya fikir-fikir balik sampai bila saya nak macam ni. Saya nak duduk di kilang 24 jam macam ni. Kata sebulan. Saya tak ada bermasyarakat, jadi saya nak berapa jam bang? Abang kerja dalam sebulan, sehari tu berapa jam? Saya kadang-kadang balik saya biasa kerja sampai 52 jam. Sehari tak sehari? Ya, saya biasa kerja sampai 52 jam. Sehari saya 52 jam? Bukan biasa sehari. 4 jam ke? 52 jam. Saya terus sambung lagi sebab saya ada benda urgent masa tu. Sampai awas saya kata lain kali bawa bantal, bawa tilam, pergi tidur kat kilang. Saya balik. On standby lah tu Okeylah, normally berapa bang? Sejam, sehari berapa jam? Normal. Mana? Sehari biasanya berapa jam lah sehari? Sehari saya paling kurang pun saya akan balik, time saya habis sampai pukul 5. Tapi selalu saya akan balik paling kurang pun sampai pukul 10. So maksudnya berapa jam daripada pagi tu? Pagi tu pukul apa? Maksudnya daripada pukul pagi pukul 8, start pukul 8. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 14 jam. Lebih kurang tu lah. 14 jam sehari. Maksudnya sebulan seminggu berapa hari kerja? Seminggu penuh Maksudnya abang 30 hari lah kerja sebulan? Ya. 30 hari. Maksudnya 2,500 bagi dengan 30 hari, sehari abang punya gaji RM83 bang. Abang kerja, maksudnya sehari tu daripada pagi sampai ke malam tu hanya untuk RM83 bang.
Betul. Itulah yang kita ada, tak ada choice. Pasal lah. Tak apa bang, silakan. Jadi daripada situlah saya kata sampai saya fikir-fikir balik kalau saya diberhentikan kerja ke, saya makin umur semakin meningkat tapi saya tak ada simpanan, saya tak ada apa yang satu backup income bagi saya. Jadi daripada situ saya mula ada keinginan untuk memulakan perniagaan. Jadi saya sentiasa mencari peluang lah sampai saya tengok mungkin apa yang Tuan Wahab bagi peluang ini mungkin inilah yang Allah Ta'ala nak bagi daripada doa saya, daripada solat hajat yang saya buat tu mungkin ini. Jadi saya buat macam biasa, saya buat itu dengan permulaan tu saya dapat RM20 lebih. Tapi saya tak saya cakap impian ini permulaan saja. Daripada situ saya mula start lah. Saya mula tengok ada perubahan pada yang Kak Haji tadi, pada kawan saya yang makan tu. Saya di kilang ni saja saya akan cerita tentang apa Maxima. Sampai orang dah takut dengan saya dah. Sebab nampak muka saya mesti nak cerita tentang Maxima. Saya tak kisah. Dalam bisnes hari ni saya cakap saya tak kisah. Orang nak kata dekat saya tak peduli. Sebab saya dah lalui dah benda ni. Masa saya susah pun orang kata, saya dah senang pun orang kata. Jadi bagi saya orang kata bukan penting bagi saya. Jadi hari ni aku nak sampaikan benda ni, kalau hang tak nak terima pun itu terpulang. Jadi tugas saya hari ni menyampaikan. Nak terima tak terima itu terpulang pada individu itu sendiri. Jadi kalau hari ni kalau kita bisnes hari ni kita sendiri pun tak buka mulut, kita pun tak bagi tahu orang, habis orang mana nak tahu kita punya bisnes apa dia. Saya tak pernah anggap itu orang itu ni. Jadi saya akan cuba cari jalan, saya akan cari bagaimana saya nak cerita kepada dia. Dulu masa saya kilang dulu, saya bawa produk ni, satu beg besar macam balik kampung tau. Satu beg besar tu, saya bawa tu, hari-hari orang tanya saya nak balik kampung. Tapi di dalam tu adalah produk Selmac masa tu. Bila rehat saja, pukul 12 saya tak makan. Saya selesaikan dulu tugas saya pergi post produk. Saya lebih kurang masa tu sehari saya boleh jual 200 kotak. Masa tu. Jadi pada situ, saya biasa dulu masa setengah saya memang gila-gila buat itu, memang saya buat jualan gila-gila lah. Lebih kurang sehari saya 200 kotak saya jual. Jadi saya bawa produk tu, setiap hari saya post merata. Saya post ni, tapi saya postis saya tak ambil duit, saya sedekah. Saya buat tu saya sedekah. Dan bonus saya yang awal tu, tahu tak saya buat apa? Saya beli cebok tu yang kualiti lah. Cebok yang keras tu, yang baiknya tu, yang orang nampak tu kalau orang suka lah nak guna. Saya hantar pergi masjid-masjid. Saya letak dalam kereta, saya ambil cebok tu, saya kata inilah sedekah aku, moga-moga Allah murahkan rezeki. Saya bawa cebok pergi banyak. Tu gayung bang? Ya. Saya pergi banyak masjid-masjid lah. Saya hantar lebih kurang dalam 5-6 satu masjid. Saya pergi pusing sana, saya letak ni. Saya niat wakafkan pada ni. Moga ada keberkatan lah kata. Daripada gaji saya, bonus saya daripada Maxima tu. Dari situ saya buat macam tu lah. Jadi lepas tu, saya ni cuma satu je. Bila ini walaupun saya balik pukul 10 pun, saya habis hari tu, balik kerja tu, saya tak balik rumah. Saya tak akan balik rumah. Saya akan buat appointment paling kurang 2 atau 3 appointment. Saya akan prepare masa time rehat, saya call kawan saya kata saya nak jumpa dia. Yang mana saja ada kenalan dalam telefon tu, saya akan pergi call. Saya akan buat appointment. Dan saya akan balik pada rumah lebih kurang 2 ke 3 pagi. Itu rutin saya setiap hari lepas balik daripada kerja. Selama dekat setahun saya buat. Benda tu saya jalan ke semua tu dalam 3 pagi. Bang, apa yang membuatkan abang terlalu excited sangat nak cerita pasal Maxima ni? Mesti ada sebab bang. Macam kita ni, kita akan cerita benda yang betul-betul yang macam kita percaya, kita suka. Dia mesti ada sebab. Kenapa? Apa yang membuatkan abang rasa macam non-stop abang cerita kat orang? Sebab saya nampak tu, kita punya produk ni, dia tak ada persaingan. Dia tak ada kompetitor. Dan produk ni, kita dapat respon yang baik daripada pengguna. Jadi kalau saya kata hari ni contohlah, kalau saya jumpa 100 orang, yang bagi respon kat saya mungkin 2-3 orang, saya akan tinggalkan bisnes ni. Sebab saya rasa bila saya ambil duit orang ni, saya rasa cukup bersalah. Sebab orang makan produk ni, tak nampak dia punya kesan dia. Jadi bila hari saya buat bisnes Maxima hari ni, saya nampak perubahan kawan ni. Ada orang yang beritahu saya, kencing manis dia, udah kaki nak potong tak jadi, ini yang sebut ini. Semua tu dengan izin Allah Ta'ala. Tapi
kita sebenarnya berada pada satu platform yang tepat. Kalau kita buat betul-betul pun, tapi bukan pada platform yang betul, pada bisnes yang betul, produk yang berkualiti, kita tak akan berjaya. Tapi sebenarnya di Maxima adalah platform dan bisnes yang terbaik. Jadi saya kata dengan produk dia, dengan kualiti dia, kita tengok memang menjadi satu kata keperluan pada orang pada hari ini. Jadi saya rasa apa yang saya buat masa bisnes pada hari itu merupakan satu keputusan yang tepat pada masa itu. Bisnes tu bisnes yang boleh membawa saya lebih jauh daripada apa yang saya ada masa itu. Jadi saya buat dengan saya punya keinginan saya, dengan kepercayaan saya pada syarikat Maxima dengan produk. Jadi saya tengok perubahan. Sebab itu daripada itu saya buat, alhamdulillah bisnes saya semakin berkembang. Biasalah. Kalau dulu macam saya balik 3 pagi hari itu, saya sudah biasa dah. Kalau hujan ni tengah pagi ni pukul 2-3 pagi ni, saya pakai keplekat. Tuan Edi pun bisa nampak saya balik sembahyang pakai keplekat dengan safety suit. Tapi memandangkan untuk menjara kehidupan keluarga hari ni, saya terpaksa berkorban. Anak-anak dia tak kisah, dia nak apa dia tak kisah. Dia tak tahu bapak dia susah macam dia tak kisah. Dia nak je. Tapi hari ni kita sebagai bapa lah kena cari solution macam mana aku nak bagi yang terbaik untuk anak-anak. Jadi saya kata saya korbankan masa dia. Walaupun hari ni saya kata dalam masa perjalanan saya pulang 2-3 pagi tengah hujan tu, tengah sejuk-sejuk tu, saya kata kat diri dia sini, orang lain sedang lena tapi saya masih lagi di jalan. Baru pulang nak mencari rezeki. Tapi tak apa, saya tetap berdoa sambil saya bawa saja ni, saya berdoa, ya Allah Tuanku, Engkau bukalah pintu rezeki aku. Mungkin hari ni kata pengorbanan aku ni untuk anak-anakku akan dapat ganjaran di sisimu. Saya buat itu. Sampai kadang-kadang balik rumah ni jumpa kawan, kadang-kadang tak makan sebab wife cakap dia dah masak. Kadang-kadang cakap kesianlah. Balik rumah sampai 3 pagi, badan letih. Buka pintu pagar apa semua, kita pun dah masuk rumah, relax atas sofa. Lala ingat sekejap lagi nak makan, tapi main dengan letih ni selena. Dengan tak makan nasi, dengan pintu tak kunci, rumah pun tak kunci. Itulah. Bila saya teringat masa tu, susahnya saya masa. Tapi bila mengenangkan keadaan dengan keadaan sekarang yang kita ada hari ini, syukur alhamdulillah. Saya cakap, kenangan itu yang membuatkan saya, betapa susahnya saya inilah. Daripada hasil yang saya buat ni dengan izin Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala bagi rezeki untuk kita. Sebab kita usaha. Ini kalau kita hanya sekadar buat hanya ni, kita usaha tak boleh. Sebab kita ada perlu tetapkan matlamat. Kalau matlamat tak ada dalam perniagaan, tak boleh. Kita tak boleh berjaya. Bukan kita masuk sekadar suka-suka. Sebab kalau kita tak ada matlamat hari ni, kita masuk macam tu juga. Tak ada perubahan. Tak ada perubahan. Kita kena ada step-step yang kita perlu ada. Hari ni mungkinlah kita masuk, kita tak boleh target nak sampai 2-3 ribu. Kita target lah. Macam saya dulu, saya cakap, okey. Saya cakap dapat 500. Mula-mula saya dapat RM20 lebih. Lepas tu saya naik 100 lebih. Naik 300. Naik 5. Naik 1000. Lepas tu saya upgrade jadi platinum. Masa tu diamond. Saya nampak perubahan tu dia makin naik. Sampai biasa sehari saya dapat RM15,000. Cakap ini. Bila sampai satu tahap tu saya dah mula tak nak OT dah dikilang. Saya cakap saya dah buat bisnes ni pun saya dah ada income dah. Saya mula pelan-pelan saya balik pukul 8. Bila tu saya buat bisnes ni saya buat appointment lebih sikit lah, dalam 3 appointment semalam tu. Walau macam mana pun satu hari kalau saya tak POT, saya mesti pergi supermarket, mana shopping complex untuk cari prospek. Okey, cerita pasal cari prospek ni. Sebab Sin ramai yang dekat dalam kita punya Zoom malam ni, ramai juga yang baru. Mungkin ada yang first time buat bisnes ni. Boleh tak kongsikan sikit tips bagaimana cara Tuan Nasri untuk cari prospek? Masa dulu saya mula-mula buat bisnes ni, hanya saya cari kenalan yang saya kenal saja dalam handphone itu semua. Tapi bila kita dah jumpa kawan-kawan ni, boleh kata dah banyak dah kawan-kawan yang rapat ni, kadang-kadang bukan nak membantu. Bila kita kenalkan produk ni, dia kata hang buat dulu. Hang pun tak berjaya lagi. Bila dah hang berjaya besok, baru jumpa kami. Tapi bila kita dah berjaya, jumpa dia cakap hang dah berjaya baru nak jumpa kami. Masa dulu tak mau jumpa. Dia pusing cerita benda itu. Tapi tak apalah, itu kita faham. Selalunya orang yang rapat dengan kita ni dia akan reject kita. Jadi saya lepas satu, bila dah tak ada prospek, saya bincang dengan anak saya macam mana strategi kita nak mengembangkan perniagaan hari ni.
Masa tu saya fikir-fikir, masa tu saya cakap mungkin saya perlu ambil daripada kontak-kontak nama. Saya pergi expo, saya mula pergi collect nombor handphone. Saya cakap macam orang ada jual-jual produk apa, saya cakap saya berminat apalah, saya cakap macam mana saya kalau saya nak beli. So dia cakap ada players tak? Tujuan saya nak ambil nombor tu je. Saya on the way saya pergi tempat kerja, ada orang letak kain rentang, ada iklan, saya cari. Sampai Wahab bagi tahu bos masa tu Datuk Rida, dia cakap Asri gila. Dia cakap semua ada kutip nombor handphone. Saya cakap saya gila tak apalah, saya gila tak kacau orang. Saya ambil semua nombor handphone, saya pergi ambil dalam majalah, saya ambil dalam apa, saya panggil anak saya, FB semua kutip nombor. Dia kata abah nak buat apa? Cakap masa tu cakap saya nak buat grup. Masa tu saya ingat lagi. Saya buat grup masa tu dalam WhatsApp ni maksimum dulu 100 orang dalam 100 orang. Jadi saya set dengan anak saya cakap abah lah ni nak, sebab dah tak ada prospek, tak tahu nak jumpa dengan siapa. Dah ni dah terhad dah kita punya. Jadi kita cari orang yang kita tak kenal. Jadi kita buat melalui grup WhatsApp. Jadi kita invite daripada Facebook, suruh anak dah list out, cari. Lepas tu saya cari dalam yang flyers tu, saya jumpa yang banner lah, iklan dekat masjid lah, mana-mana saya nampak ada iklan, saya akan masukkan. Jadi start saya punya buat grup WhatsApp tu, saya akan bermula pada pukul 1 ke atas. Sebab masa tu jarang dah orang online. Masa tu tak banyak orang online. Dalam masa-masa yang sibuk macam ni, masa-masa macam ni, banyak orang online. Jadi masa dalam pukul 1 ke 2 tu tak banyak. Jadi anak kata macam mana strategi abah? Okey lah ni macam ni. 6 nombor yang dalam grup WhatsApp tu kita punya. Saya ada 2 nombor, wife saya 1, anak saya 3. Okey, saya akan masukkan 6 nombor saya dengan anak-anak dan wife saya dia. Lepas tu lagi 94 tu adalah prospek yang saya invite daripada situ. Jadi saya start ad tu, saya jadikan semua yang 6 orang yang saya sini, wife saya ni, anak saya ni semua admin. Semua admin. Jadi saya mula dengan ad orang masuk. Ad masuk bila dah cukup dah 100, saya mula bagi info. Saya bagi info ni, saya ada skrip yang saya susun sendirilah. Saya tak nak benda skrip yang saya ni dia akan tak teratur kan. Jadi orang baca jadi macam boring, jadi macam fed up. Jadi saya mula kenalkan dengan company sendiri. Saya katakan siapa dia company Maxima ni. Cakap sekali company orang Melayu kita yang telah berjaya apa cerita lah tentang background company Maxima ni. Saya nak dia faham tu. Lepas tu bila dah saya tu cerita tu kan, saya akan bagi tahu dia tentang produk. Kita ada produk yang berkualiti apa semua, cerita produk. Okey, bila dah habis produk, saya ceritakan pula orang yang berjaya dalam Maxima. Masa tu saya gunakan arwah Abang Zin lah. Saya ulti up Abang Zin punya ni. Okey. Lepas tu dah step saya yang tapi saya tak hantar sekali. Saya akan hantar dalam 10 minit berapa-berapa dia. Yang tu saya akan WhatsApp dalam 2-3 foto ke video kan, saya stop. Saya tunggu loading apa semua 10 minit saya hantar lagi. Saya ada step-step sebab kalau saya hantar semua sekali, dia akan jadi atas bawah, dia tak susun. Jadi saya nak benda tu tersusun. Jadi bila start dari itu, saya tunggu respon. Kalau tak ada orang respon, saya akan mainkan 6 nama yang saya ambil sendiri. Saya suruh anak saya tanya. Lepas tu saya jawab. Bila saya jawab, saya suruh wife saya tanya lagi. Wife saya. Jadi saya yang 6 orang tu lah yang createkan dalam grup tu untuk bagi heboh. Jadi maksud dia bila dah start ada orang ni, orang lain masuk, orang lain tanya. Kita dah nampak ada respon. Jadi dah start dari situlah grup saya start berkembang. Sampai ke Sabah, Sarawak, yang orang yang tak kenal dah start back in. Jadi start tu grup saya merebak lah. Strategi cantik bang Strategi abang buat tu cantik. Sebab apa? Daripada 6 nombor tadi tu yang sebenarnya keluarga punya nombor, bini lah, anak lah semua tu kan. Itulah yang menciptakan orang lain punya trigger macam orang ni dah tanyakan lah. Ni untuk apa? Pasal pakai. Berapa harga dia kan? Gitu kan. Dia kena ada macam tu lah. Sebab kalau kita direct, kita seorang je orang jadi bosan. Jadi kalau ada orang tanya, mesti kita kena jawab. Ya, betul lah. Bila orang jawab, orang lain baca. Orang ni tanya pula. Lepas tu dia merebak. Kawan ni tanya, dia cakap macam mana saya nak order. Masa tu yang ada dekat KL apa semua. Lepas tu saya ni lah, saya bagi tahu dekat Emma lah masa tu. Saya dekat Rima, saya cakap okey. Ada orang nak order barang sekian-sekian, siapa nama saya tak beritahu. Saya beritahu nama saya ni, suruh dia ni PV transfer kat saya di register. Start daripada itu lah yang merebak grup saya. Antara orang yang dapat WhatsApp saya, Zan Kulim, Kak Sadah, Fazil, Muluk, banyaklah. Itu Halim Kajang,
Ramailah yang kebanyakan yang daripada WhatsApp saya. Dan yang paling cantik tu daripada orang-orang ni semuanya dalam sekarang ni berjaya kat dalam Maxima Sampai Saadah masa tu panggil saya doktor. Dr. Sri. Pasal saya bagi info kan yang doktor-doktor punya tu saya ni saya copy paste. Jadi dia cakap saya nak jumpa Dr. Asri. Okay, so bang, bila maksudnya first cara abang ni untuk nak dapatkan prospek ni, cara abang adalah dengan createkan satu grup WhatsApp dan invite nombor-nombor telefon apa semua tu, kan? Nombor telefon yang abang sendiri tak kenal. Lepas tu startkan conversation. Dan waktu maksudnya dia bukannya start terus boleh macam tu je. Maksudnya abang dah ada dah. Okay, apa yang first nak kita dah buat dah kita punya strategi ini kita punya skrip kita yang akan kita buat. Maksudnya setiap kali saya buat grup dia akan skrip yang sama aja. Saya akan susun. Okay. So bila kita dah tengok, okay, kita dah bagi step yang pertama. Nanti dah akan ada orang tanya. So lepas tu bagi pula step yang kedua. Betul tak bang Ya. Okay. Jadi kita kena ingat kalau nak buat skill yang macam ni, kena pastikan kita dah kena prepare dah. Kena prepare. Kita simpan dah satu tu. Skrip tu. Bila kita nak buat, kita copy paste. Betul. Jadi mudahlah. Dan bila dah buat grup ni, anda kena orang cakap tu hati kena kuat Betul. Orang live tu biasa. Live biasa. Kita ni contoh kalau kita nak 100 orang kita add. Kita bukan kata boleh kata kita nak 100 orang tu join. Itu mustahil lah. Memang mustahil lah. 100 orang yang kita add, 100 orang join itu memang mustahil lah. Kalau ada lah macam ni, memang ajaib lah. Bagi kita nak mungkin kalau 10 orang join pun dah okey. Sebab daripada 10 tu dia prospek dia sendiri. Daripada situ dia akan mula start mereka. Kita nak target macam saya tak target banyak adalah 10-20 orang masuk pun dah okey. Saya tak kira yang lain nak left pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab kita bukan kata nak suruh semua masuk. Tapi bila kita mengharapkan semua masuk, kita akan jadi macam fed up lah. Orang left itu biasa, tak ada masalah. Tak ada masalah, jangan kita rasa. Kadang-kadang ada juga yang jawab kata ni kan, yang kata-kata macam ni, itu kita abaikan ya. Sebab kita ada 6 admin, kita remove je lah. Yang mana-mana pun satu. Kita add yang nama ni, kita remove nama lain. Jadi tak nampak sangat. Ya. Okay, cantik. Alright. So bang, bila abang capai jutawan ni pada tahun yang berapa bang? Saya sebenarnya saya ada matlamat saya dalam bisnes ni. Pasal saya buat Maxima ni, saya 4 bulan. Masa tu saya ambil Alza. Saya bayar 17,500 masa tu. Dengan duit Maxima ni lah. Sebab dulu anak-anak ni nak kereta, saya kata hari ni aku akan buktikan aku dah capai apa yang hampa nak. Sampai saya pun tak bagi tahu wife saya, anak-anak saya yang saya nak beli kereta. Sampai salesman tu datang sendiri ke rumah, anak dengan wife saya tanya untuk apa. Dia cakap dah nak kereta baru, hari ni abah beli kereta baru. Dia kata abah nak beli kereta baru ke datang? Dia kata beli kereta baru. Saya belilah itu masa 2015 lah, awal 2015 sebelum raya Cina saya nak balik ke Pahang. Itu. Lepas tu selepas dalam setahun tu saya dapat pula Mercedes. Tapi masa tu saya tak ambil. Masa saya dapat tabung kereta saya tak ambil. Bos kata kenapa tak nak ambil? Dia kata aku pun heran dia kata sebab apa dia kata orang lain nak kereta tak dapat tapi hang dapat kereta tak mau ambil. Masa tu saya pun tak confident tau lah. Saya kata patut saya sebenarnya saya persepsi saya lah ni macam ni. Saya tengok daripada banyak lah di bisnes-bisnes orang kita ni bila dah pakai kereta ni dia pakai hanya sementara je, esok hilang. Jadi saya rasa macam maruah kita bila jadi lagu tu rasa saya tak boleh. Saya kata tak apalah. Saya relax dulu tapi dalam masa yang sama bila balik malam saja saya akan tengok video foto tu sampai wife dengan anak saya dia kata abah berangan nak beli kereta Mercedes. Tapi itulah yang menaikkan semangat saya. Saya cakap satu hari saya akan beli juga. Sampai saya dah ada pendapatan masa tu dah terkumpul 400,000. Saya cakap ke bos, okey, sekarang saya nak beli kereta. Tapi saya tak nak hutang. Saya nak beli cash.
Tapi bubuh letak nama company, selepas tu yang duit bulanan untuk tabung kereta tu bos masukkan ke akaun saya. Jadi maksud dia saya dah bagi advance, saya siap dah. Jadi saya tahu dah kereta tu akan jadi hak saya. Sebab saya dah bayar cash dah. At least kalau saya tak qualified target untuk achieve kereta pun saya dah, memang kereta tak bayar, dia tak risau dah. Saya punya pelancangan saya lah untuk nak beli. Surprise saya tu saya dapat tahun 2017 saya beli rumah pula 1 juta lebih. Dulu yang 2016 saya ambil kereta. 2017 saya beli rumah pula. Saya renovation saya rumah hampir setengah juta. Jadi kan dia 8 bilik saya letak, ada 10 aircon, 17 kipas, 100 lebih lampu. Saya buat step by step. Jadi tapi masa tu saya dah ada simpanan lah. Saya ada dah lagi setengah juta lagi punya simpanan. Walaupun saya dah keluarkan setengah juta untuk renovation. Jadi saya punya planning hari ni, saya tak mau hari ni sesuatu benda tu yang saya beli itu menjadikan beban pada saya. Sebab contoh hari ni kalau kita beli dalam keadaan sekarang ni kan, kita tak ada simpanan, tapi kita dah belikan kereta, rumah, tapi seandainya bisnes kita ni drop down, itu menjadikan satu masalah, pressure bagi kita. Saya nak hari ni saya cakap wife saya, kita beli hari ni bukan ikut kehendak, tapi kita beli ikut keperluan. Kalau kita ada mampu sekalipun, kita tetap kena ada buat simpanan. Tak nak bagi jadi satu benda-benda yang keadaan macam ni, pandemik sekarang ni, tiba-tiba kita hilang punca. Kita tak ada lagi dah. Ini nak bayar rumah sangkut ni, saya tak mau. Saya planning, saya tak mau. Kalau saya nak buat satu benda tu, saya dah fikir jauh, saya mesti ada dah siap yang backup saya, yang saya advance ada simpan tu dah ada dah. Jadi dengan apa yang saya dapat maksimum hari ni, saya buatkan guna pelaburan, saya masuk dengan amanah hartanah, saya masukkan dengan unit trust, saya masukkan dengan private mandate, saya laburkan duit saya tu untuk berkembang. Jadi alhamdulillah, walaupun saya tak bekerja hari ni, sebenarnya saya dah dapat passive income daripada gaji saya yang dulu daripada pelaburan saya. Maksudnya beranakkan duit lah kita kena buat ni. Tapi dalam 2018 lah saya qualify sebagai jutawan dalam maksimum. Yang ini yang kita dapat ni. Ini 2018 lah. Saya dah qualify masa tu. Maksudnya abang capai 1 juta yang pertama pada tahun ke berapa di Maxima? Saya masa 2016 lah ujung tahun. Masa abang join 2000 apa? Abang join? 2016. Abang join 2000 apa? 2014. 2014 bulan 9. 4 abang total abang capai 1 juta pertama di Maxima pada 2016. Ujung 2016. Maksudnya lebih kurang dalam 2 tahun lebih saja, betul bang? Ya. Maksudnya 2 tahun lebih boleh dapat collect 1 juta pertama di dalam Maxima bang Ya. Oh, alhamdulillah. Pendapatan sehari yang paling tinggi abang pernah dapat berapa? Sehari 15,000. Yang paling tinggi? Sehari 15,000. Itu satu akaun. Kalau semua dalam satu hari tu? Lebih lagi lah. Alhamdulillah. Okay. So macam mana sekarang ni dalam keadaan PKP ni, pandemik ni, macam mana cara abang berniaga? Pandemik sekarang ni kita kena ni lah, macam melalui online je lah banyakkan. Sebab kita tak boleh berjumpa kan. Tapi kalau yang dekat-dekat ni, apa cara dia? Saya dekat-dekat ni saya pergilah juga. Tapi taklah pergi dalam kata yang ramai tu lah. Kadang-kadang kawan-kawan yang datang sini ada, saya buat dekat rumah lah. Tapi tak ada dalam bukan yang ramai. Saya dalam mungkin 2 orang, saya beli sini. Jadi saya sebenarnya walaupun saya dah berstatus MMC, tapi sebenarnya saya non-stop cerita dekat orang. Bukan kata saya ni, tapi dah biasa bercerita ni. Kita buat lah. Kita buat benda tu dah jadi rutin. Kalau dia nak masuk tak masuk tu pulang je lah, saya cerita je lah. Maksudnya kalau saya tengok abang ni, daripada start abang cerita sampai hari ni, rupanya maksudnya abang adalah orang yang jangan tanya aku buat apa. Kalau tanya je buat apa, memang orang tu akan di-closingkan lah. Yalah. Itulah yang saya jumpa orang tu. Saya jumpa orang, saya tak kisah. Saya jumpa orang ni, matlamat saya,
Saya nak cerita yang saya punya, saya tak kisah. Kalau dia tak tanya, saya akan bagi tahu. Itu konsep saya. Okey. Apa biasanya lah bang, kalau abang jumpa prospek ni, apa yang selalu abang start dulu? Macam mana abang start dulu? Saya kadang-kadang start dengan saya kadang-kadang biasalah, kadang-kadang duduk-duduk ni saya pergi tengok handphone, saya pergi duduk dekat dengan dia. Lepas tu saya ambil lah testimoni yang kritikal sikit. Saya tengok bang ni bang, dekat ini ya. Tengok kerja mana kata. Ini perubahan lepas dia makan. Dia kata dia makan apa? Lepas tu saya kata lah, saya buat produk ni lah bang, kata alhamdulillah lah banyaklah manfaat dengan izin Allah Taala, ramai yang dapat kesan ni. Ada perubahan dengan ni. Saya cerita. Daripada situ dia nampak ada ni, cerita company kata orang kita punya dah dapat anugerah banyak, kata dalam luar negara kita dapat. Saya bangga lah kata buat company orang kita ni. Sebab tu saya kata saya nak kongsikan peluang dengan abang ni. Jadi hari itu saya yang penting hari itu saya tak cerita habis, saya cakap ni kalau ni saya minta nombor telefon dia. Tapi bila minta nombor telefon ni sebenarnya kita tak boleh lama. Paling lama pun seminggu atau dalam 3 hari kata kita kena call dah. Sebab nanti bila dah lama-lama dia akan lupa. Yang penting hari kita ambil kontak dia. Kadang-kadang dekat orang parking kereta pun saya suka tolong, cakap okey bang, boleh bang reverse sikit bang, okey. Saya tolong tengok apa semua. Jadi tidak bila kalau dah orang buat je takkan dia takkanlah orang tak ada terima kasih dekat kita. Okey dia kata terima kasih, dia kata abang duduk mana kata. Itu saya punya tu lah, saya nak minta nombor telefon dia je. Contohlah hari ni saya dapat nombor telefon dia duduk dekat Sungai Petani. Okey. Saya dah tahu dia duduk Sungai Petani tu. Saya cakap dalam 3 hari ke seminggu saya akan jumpa. Lepas tu saya telefon lah, abang ingat lagi tak? Itu masa saya abang reverse kereta yang saya tu. Dia kata ingat. Abang ada Sungai Petani ya, dia kata. Saya sebenarnya ada di rumah. Tapi saya sajalah create story itu. Saya kata bang saya ni ada Sungai Petani bang kata. Abang duduk Tamaria kan itu kan? Dia kata saya duduk Tamaria lah. Saya kebetulan tak jauh lah dengan abang ni kata. Kalau ni saya ingat nak singgah sama abang sekejap. Dia kata boleh lah dia kata. Mainlah dia kata. Padahal kalau kita tak create story tu, kadang-kadang kita pergi daripada rumah, pergi nak pergi cari dia, kadang-kadang dia tak ada rumah, dia balik kampung. Kita dah buang masa, minyak, habis kita ni. Jadi hanya saya create story dia, bila dia dah bagi green light nak jumpa, saya pergilah. Bila pergi itu dalam mindset kita ni, hang tak tanya aku akan cerita, kalau hang tanya lagi cepat aku cerita. Bila dah sampai rumah dia tu kita tengoklah persekitaran dia, kadang-kadang kita tengok kereta dengan color kuning lapar dengan sport orient tu, walaupun hati kita kata kalau aku tak kenan gini ni, tapi kita kata bang kereta kuning lawa bang tu. Maksudnya puji lah, puji kena puji. Kita bina engagement kita bagi dia yang ni bang kata ni kira grup ni lah, grup kerabat ni kata ni. Dengan sport orient pun kata ni. Jadi bukan murah, kita je lah sikit bagi tu. Lepas tu tak apalah, bagi dia rasa dah seronok apa. Selesa. Bagi selesa kan kita buat tu. Kita tak boleh terai masuk tu. Sembang-sembang tu. Lepas tu kita duduk sembang-sembang biasa tu. Dan kalau dia tak tanya, saya create story lah. Kebetulan tadi saya bukan lupa bang, saya jumpa kawan saya tu, dia kata saya ada bawa produk tu, dia nak produk tu. Terus saya hari ni kata dah ni saya dah terlanjur dah dekat sama abang, boleh lah saya cerita produk ni tu. Dia kata produk apa? Saya mula buat cerita lah. Kita itu pulang saya nak buka cerita dia ni. Kalau dia tak tanya pun saya akan cerita. Aku hari ni nak sampaikan apa yang ni. Kalau dia tak nak itu pulanglah. Tapi alhamdulillah lah kebanyakan yang saya cerita ni dia jarang reject. Jarang reject. Jadi maksudnya sekarang bang, kita ni sebenarnya kita kena buka mulut, betul bang Betul, kena buka mulut. Kena buka mulut. Kita nak berniaga ni, kita kena cerita, ringankan mulut kita ni untuk berkongsikan pada orang lain tentang apa yang kita ada. Yalah. Sebab kalau kita tak kongsi, orang mana tahu kita buat apa. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok orang yang macam kenapa orang tu dia tak kenapa dia tak berjaya lagi? Sebab kita boleh tengok mungkin dia pun tak cerita dengan orang. Kan? Dia pun tak start cerita dengan orang. Jadi macam mana bila dia tak start cerita dengan orang, macam mana orang nak tahu dia buat apa? Kan? Kita kena sampaikan lah sebab orang tak tahu. Kita punya bisnes dekat mulut je. Dengan kita punya handphone lah sekarang ni. Kalau kita tak bagi tahu dekat orang pun tak pernah ni pun. Betul. Tapi satulah saya nak kongsi, tapi jangan kita pedulilah dengan orang. Kalau orang kata negatif dengan kita ni, kita abaikan je lah. Kalau kita masih dah terhasut dengan kata-kata orang yang nak menjatuhkan kita ni, kita tak akan ke mana.
Sebab saya cerita sendirilah pengalaman saya. Masa dulu saya buat bisnes ni, orang kata saya macam-macam, menega macam-macam, dia kata pakai motor buruk, tu kereta buruk. Saya cakap okey, alhamdulillah. Saya cakap tak ada masalah. Mungkin bukan rezeki saya lagi. Sampai satu tahap bila saya pakai kereta, saya dapat kereta Mercedes, saya bawa balik tu, bos tanya saya, dia kata orang Taman Hang tak heran kan? Saya cakap, masa saya sampai tu, yang Chinese dekat rumah tu, 2-3 orang keluar dekat rumah tu, dia nak tengok kereta tu masuk dekat mana. Tiba-tiba masuk rumah saya, depan heran. Macam mana saya boleh pakai kereta Mercedes? Sampai saya duduk biasalah rumah 43,000. Jadi saya rasa tak sesuai lah dengan kereta yang saya pakai 300,000 lebih, rumah 43,000. Jadi saya cakap kawan saya, remeh lah bila orang main ni lalu tengok kereta, saya rasa macam saya beli selimut, saya tutup kereta tu, tak mau bagi orang tahu. Saya pun segan nak tengok ni kan. Saya pernah pergi rumah abang. Saya pernah pergi rumah dia punya pintu pagar dia lagi tinggi daripada pintu rumah dia. Yalah, sebab bila saya tengok macam tu kan, orang kata kita macam-macam apa semua. Lepas tu saya boring dah cakap saya buat pagar tu yang tinggi tu dengan rapat, biar saya tak mau tuduh kereta, senang. Orang tak nampak dah. Tak nampak dah. Pintu pagar lagi tinggi tu daripada pintu rumah. Itu yang cakap, pintu pagar lagi tinggi daripada pintu rumah, tu yang rare. Masa saya buat tu pun, saya kata saya, orang kata dulu tak ada kereta, tiba-tiba saya ada beli kereta Mercedes. Depa kata apa? Dia kata kereta 300,000 lebih, rumah 40,000 tak padan. Dia kata duduk rumah macam ni. Orang kata juga saya tak ada bisnes dulu pun, saya tak berjaya pun. Orang kata, saya kata kat wife saya, apa orang yang kata kat kita tak ada satu doa? Kita kata alhamdulillah, tak ada masalah. Lagi banyak orang mengata dekat kita, lagi banyak kita dapat pahala. Tak ada masalah. Kita tak buat apa kat orang pun. Kita nak catat bisnes. Kalau dia nak, tak nak, itu pulang dia. Sampai saya cakap ni, tapi saya punya prinsip, kalau orang mengata kat saya, itu adalah satu cabaran bagi saya. Satu hari aku kebuktikan bertampak. Macam dulu anak wife saya kata, alah abah barangan dia beli kereta Mercedes. Saya sebenarnya dalam hati saya, apa cabar aku. Satu hari yang penting aku buat email. Apa tu saya dapat. Lepas tu dia kata, abah belilah rumah. Saya kata, Sat, apa nak rumah? Saya beli satu-satu, sampai saya kata tu, saya beli rumah sini, saya buat semua dengan 1 juta lebih. Orang kata saya pula, lah dia kata, lah ni dia kata, pindah rumah baru pula, dia kata 1 juta lebih. Beli rumah dia kata, punyalah besar. Bukan boleh bawa mati pun. Kalau nak fikirkan cakap manusia hari ni, apa yang kita buat semua tak kenal. Kita susah pun orang kata, kita senang pun orang kata. Tapi sampai satu tahap rumah saya, orang dengki ni, orang letakkan botol. Botol yang apa, macam ubat batuk yang plastik tu, dia kembar 2, diikat, dia letak depan pintu. Itu semua nak sihir yang nak menjahanamkan kita. Anak saya yang kecil tu, kami masa tu saya tengah ada buat renovation rumah, pagar tak ada, jadi dia letakkan di depan pintu nak masuk. Anak saya yang kecil tu nampak botol tu, dia tunjuk dekat saya. Saya pun terkejut. Saya tengok pasal pagi tak ada, petang saya nampak ada. Saya cakap anak saya jangan pegang benda tu. Tak apa lagi, saya tak ambil. Malam, lepas tu saya ada belakang rumah saya ni ada buat kumuri baca Yasin. Saya buat baca Yasin, masa tu saya duduk di Taman Masuri, bukan rumah baru ni lah. Malam tu ustaz ramai kawan-kawan saya, jemaah saya tu, dia kata nak tengok rumah saya. Bila main datang malam tu, botol tadi yang duduk depan pintu dia dah ubah duduk depan pagar. Dia nak suruh saya buka benda tu. Tapi Allah Taala Maha Kaya tak bagi saya buka, tak tergerak hati nak terbuka benda tu pun. Lepas tu tak apa, saya cakap tak apa. Saya cakap kat wife saya, ada orang dengki kat kita, dia buat letak botol lah, dia letak. Masa tu rumah saya ni air sirih penuh dekat pos tu. Dia kan. Lepas tu saya kata tak apalah wife kata, saya kata lah ni kita buanglah benda tu. Saya jumpa ustaz tu. Ustaz tu kata, dia kata nak balas ke? Saya cakap tak apalah ustaz, tak payah balas. Jadi saya selamat sudah. Yang tu apa yang dia buat bagi saya tu, itu dia dengan Allah Taala. Tapi hari ni apa yang dia buat tu adalah satu pahala bagi saya pula. Dia buat benda tu, dia buat tak apa. Saya cakap Allah Taala bagi pahala saya. Saya takkan balas. Tak apa, saya buat. Buat lepas tu dia tak puas hati. Dia letak lagi air sirih dekat dia. Lepas saya dah cuci. Saya kata ni dah 2 kali, 2-3 kali ni. Air sirih? Air sirih tu. Oh, air sirih. Merah kan. Dia penuh dengan macam tu lah. Macam darah tu dia siram habis pos. Dia cakap manusia sampai tahap ni. Tu kata kita susah buat, orang kata bila kita senang sikit orang dengki. Tapi tak apalah, saya buat tu, saya buat rumah dah siap, saya buat letak pagar dah apa semua, saya letak CCTV, saya panggil ustaz pondok apa semua, saya pagar rumah saya.
Dan juga saya ada ambil amalan daripada seorang ustaz mengenai buat pagar rumah sendirilah. Sebelum maghrib saya akan pagar rumah saya 4 penjuru lah. Saya akan baca ayat tu yang kitab amalan orang dulu, kitab kuning ni. Saya ambil ijazah tu, saya pagar sendiri rumah saya. Saya buat sendiri, lepas tu saya pun letak ustaz tu suruh pagar juga lah rumah saya. Alhamdulillah lah. Dengan izin Allah Ta'ala. Sampai tak macam tu bang Yalah. Maksudnya kita ni orang, bila kita tak berjaya, orang hina. Kan? Bila berjaya pun orang mengata bang kan? Ya. Tapi itulah, sama ada itu adalah pilihan kita lah. Sama ada kita nak berjaya ke tak nak berjaya, tetap orang mengata. Kalau saya pilih berjaya bang. Nak mengata lah kan? Bang, tapi orang tu yang duk komplain abang tu orang yang sama bang? Tak, kadang-kadang ada orang yang sama juga. Biasalah kita normal lah kita tengok dalam kita punya kehidupan kita ni, orang kita ni dia suka menjatuhkan. Dia bila kita berjaya, dia tak suka. Bila kita jatuh masa tu lah dia nak pijak kita. Aku dah kata dah tak lama, pakai kereta 2-3 bulan je, tengok dah kena tarik. Itu tak tahulah mindset orang kita hari ni, dia tak mampu nak berubah. Dia tak boleh nak terima benda tu satu yang positif. Bukan kata kalau hari ni kita orang kita berjaya, dia nak main tanya buat apa, macam mana boleh jaya, dia tak mau. Dia tak boleh nak menjatuhkan kita. Sebab prinsip orang kita ni, asalkan hang jangan lebih daripada aku ya. Aku lebih daripada hang tak apa. Tapi hang jangan lebih daripada aku. Itu kita orang kita yang jadi busuk hati sebab tu. Kita tak boleh tengok orang kita sendiri berjaya. Betul. Patutnya kita kena support lah. Kita kena, orang cakap tu, support. Ataupun kita sendiri pun boleh tanya macam mana cara buat bisnes ni kan. Kita pun nak berjaya juga kalau belum berjaya. Okey bang, kita pun dah nak sampai ke penghujung kita punya program ni bang. Kata-kata penutup abang untuk malam ni. Jadi di kesempatan inilah saya sebenarnya nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada Maxima yang telah memberi peluang pada saya dan ramai pada ahli-ahli Maxima yang lain untuk berjaya bersama Maxima. Jadi alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak syukur pada terima kasih pada keseluruhan pengurusan Maxima, Datuk Riza, Tuan Sepir, Tuan Edi dan staf-staf yang lain. Dan sebenarnya Dr. Riza ni sebenarnya adalah mentor saya yang banyak membantu saya masa mula-mula saya buat bisnes Maxima. Dia selalu malam-malam dia call saya dulu kadang-kadang 2-3 jam cakap tentang ni. Dialah orang yang bagi semangat banyak saya untuk berjaya. Dia kata aku yakin pada satu hari nanti kita akan berjaya. Jadi saya pegang kata-kata bos tu saya buat. Jadi saya cakap ini Maxima ni platform yang kita lain daripada lain yang sebelum saya buat ni. Kita sebenarnya kalau kata kita ni macam ada kita rasa dengan keserasian antara kita. Jadi ukhuwah antara kita tu itu adalah satu kekuatan dalam Maxima. Jadi hari ni kita buat macam bila dah saja macam satu keluarga kita rasa sebenarnya kita happy. Kita happy dengan produk kita, dengan kita yang kata dengan ada kajian klinikal. Ini sebenarnya banyak membantu. Kalau syarikat lain sebelum ni mana ada doktor yang nak bagi talk, nak bagi penerangan ni. Sebab kita hari ni dalam Maxima dia berbeza, kita menekankan ilmu. Tapi dengan ilmu tu lah kita boleh berkongsi. Dengan ilmu tu. Jadi kalau kita bersenak dia berada di Maxima ni adalah satu platform yang tepat. Jadi bagi saya Maxima boleh pergi jauh. Kita dah masuk yang tahun ke-9 dah. Dalam tahun ke-9. Jadi jarang-jarang kita dah susah kita nak jumpa syarikat milik orang Melayu kita Bumi Putra ni yang mampu bertahan sampai tahap ini. Jadi semua itulah saya harapkan Maxima ni, saya doakan kita semua akan berjaya dalam Maxima. Jadi saya harap Maxima akan terus gemerlang lah dengan izin Allah Ta'ala ni. Semua halangan yang ada ni kita mampu atasi bersama. Jadi kita ada kesepakatan antara kita buat yang terbaik. Jadi siapa-siapa yang telah beramal Maxima ni, inilah platform bisnes yang terbaik. Sebab dalam pandemik sekarang ni memang orang mencari solution. Dan kita tengok di situlah kita produk kita ni permintaan yang mendadak meningkat. Betul. Okey, so itu dia perkongsian perjalanan oleh Tuan Asri kita, MMC Asri kita daripada seorang technician dan hari ini bergelar sebagai jutawan di Maxima. Dan the best part, 1 juta pertama beliau bersama dengan Maxima ni dalam tempoh lebih kurang dalam 2 tahun lebih saja bang 2 tahun lebih, yang bulan pertamanya pendapatan ada RM20. Berapa pendapatan bulan pertama anda? Kalau Tuan Asri RM20, kalau anda lebih hebat bulan pertama anda boleh sampai RM200.
RM100. Maksudnya anda untuk nak capai jadi jutawan seperti Tuan Nasri ni, kalau ambil masa 2 tahun, insyaAllah anda mungkin dalam masa 1 tahun pun boleh capai 1 juta pertama anda di dalam Maxima. Dan juta tu, 1 juta ataupun inilah sebenarnya matlamat kita. Okey, apa yang kita nak capai, inilah dia. Okey, kita nak menjadi jutawan. Jutawan apa? Jutawan yang beriman. So bila kita ada duit, kita boleh bantu ramai orang. Kita boleh bantu family kita boleh bantu adik-beradik kita, boleh bantu kawan-kawan kita, saudara mara kita. So inilah perjuangan yang kita nak buat supaya apa? Bila kita senang, kita akan bantu orang untuk menyelesaikan masalah dia orang. So terima kasih kepada Tuan Nasri. Minggu depan kita akan bersama dengan MMC Wahab pula. Baik, saya baik tahu awal-awal. Takut nanti kan takut terbang. So standby MMC Wahab, Tuan Wahab kita seorang dispatch. Minggu depan kita akan bersama dengan beliau. So thank you very much kepada semua yang menonton. Saya doakan anda berada dalam keadaan sihat, dipermudahkan urusan dunia akhirat anda. Okay, saya doakan anda akan berjaya di dalam Maxima, dan saya doakan agar anda semua yang ada di dalam ataupun yang sedang menonton program ini akan menjadi jutawan di dalam Maxima. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Thank you everyone. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.